mengikut bucu dia. Contoh macam soalan 1 ni kita ada bucu UV, UW, VW, VX, WX, XY dan sebagainya. Jadi lukis, kita dah belajar lukis sebelum ni, lukis rangkaian tak susah. Bentuk lain-lain tak apa, yang penting dia punya pasangan mestilah betul, mestilah tepat. Jadi kalau U mesti dengan V. Kalau U dengan W mesti U dengan W dan sebagainya. Dan seterusnya, bila kita nak letak pemberat ni, letak mengikut dia punya pasangan bucu tadi tu. Jadi contoh dekat sini UV, pemberat dia adalah 1. So kita letak 1 dekat antara U dengan V. Okay, jadi untuk hari ni kita akan sambung. Jadi boleh tengok bahan korang dekat muka surat 70 ni. Yang hari tu kita buat A, jadi hari ni kita akan sambung bahagian B pula. Okay, sebelum kita start, kita try baca dulu dia punya soalan. Dia kata lukis 2 subgraf bagi setiap graf yang berikut. Okay, kita ada contoh dekat sini. Maksudnya, kita ada graf yang besar ni, dia bahagikan kepada 2. Okay, jadi bila kita dengar perkataan subgraf dekat sini, bila dengar perkataan sub, dia bermaksud anak kepada yang besar tu. Contohlah kita pernah dengar topik kan. And then kita ada dengar perkataan subtopik. So maksud dia apa? Topik ni adalah topik bermaksud tajuk yang penting, tajuk yang besar. Subtopik ni adalah sebahagian daripada topik. Maksudnya dalam topik ada banyak-banyak subtopik dan anak-anak dia, anak-anak topik dia. So sama juga macam graf. Kita ada graf, maksudnya main graf, graf utama. Selepas itu kita boleh bahagikan kepada subgraf. Maksudnya dalam graf ni kita boleh asingkan, kita boleh keluarkan subgraf yang banyak. Jadi maksudnya itulah subgraf lah. Jadi kalau kita tengok dekat soalan B ni, dekat contoh kita ada satu graf yang besar, satu graf yang panjang. Kita ada bucu A, B, C, D, E, F. Kita ada E1 sampailah E7. Yang mana bila kita nak pisahkan, kita boleh ambil, contoh nak ambil satu bahagian, kita ambil B, C, D, E. Okay, kita lukis B, C, D, E. Lepas tu kita ambil satu bahagian lagi, kita ambil A, B, F. Sorry macam tu. Okay, soalan nombor 1 ni. Jadi kita ada satu graf yang boleh kata agak besar kan. Jadi dia ada banyak bucu dekat sini. Kita ada P, Q, R, S dengan TU. Jadi bila kita nak buat subgraf, maksudnya kita nak keluarkan bahagian demi bahagian. Kita boleh pilih je sebenarnya. Nak pilih bahagian mana kan. Yang penting kita ambil subgraf ni mestilah ada bentuk dia tu dalam graf utama. Jangan tiba-tiba kita buat subgraf yang tak ada kaitan pun dengan graf utama. Jadi yang tu salah lah. Jadi mesti ada kaitan dengan graf utama. Jadi untuk soalan nombor 1 ni, subgraf dia kita akan tengok bentuk dia adalah seperti macam ni. Okay, untuk soalan nombor 1 ni, kita boleh pisahkan dia. Contoh kita nak ambil segitiga PQR, letak PQR. E4, E5, E6. And then kita ada PRS. Kita keluarkan PRS. E3 dengan E5.
Jadi kita nak keluarkan subgraf ni sebenarnya bergantung lah. Mengikut kalau soalan kita ada keperluan nak bahagikan dia kepada bahagian ni, kita keluarkan bahagian ni. Jadi kita ada QTU boleh juga nak keluarkan kan. Jadi dia sebenarnya bergantung. Jadi buat masa sekarang ni jawapan untuk nombor 1 ni adalah ni PQR dengan PRS. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Nombor 2 kita ada bucu BWXYZ. Jadi dalam BWXYZ ni bentuk dia macam seakan-akan parallelogram kan, parallelogram. Bermaksud sisi atas dengan sisi bawah dia adalah sama. Okay, jadi kalau contoh kita nak bahagi kepada dua subgraf, kita boleh ambil dia macam ni. Okay. Jadi untuk soalan nombor 2 ni, kita boleh ambil, pisahkan, bagi dua kan. Ambil sebelah kanan, ambil sebelah kiri. Kita boleh buat macam ni. Jadi inilah bila kita kata lukis dua subgraf ni. Jadi daripada graf utama tu kita tengok je. And then kita boleh asingkan. Maksudnya kita ambil bahagian-bahagian yang kita nak, kita keluarkan. Jadi ni jawapan untuk soalan B ni. Jadi boleh salin dulu.
Okey, bahagian yang seterusnya kita akan tengok graf pokok. Jadi kita akan ada satu graf yang kita panggil sebagai graf pokok. Jadi apa itu graf pokok? Graf pokok ialah graf mudah yang tidak berbilang tepi dan tanpa gelung. Okey, poin pertama, untuk dia jadi satu graf pokok, dia mestilah tak ada berbilang tepi dan tak ada gelung. Jadi berbilang tepi tu kita dah tengok kan. Berbilang tepi tu maksudnya yang ada dua garisan dan tanpa gelung. Gelung ni macam satu bulatan. Jadi itu syarat dia. Syarat kedua, semua bucu dihubungkan. Setiap satu bucu dia mesti ada pasangan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setiap pasangan bucu dihubungkan dengan satu tepi sahaja. Bucu-bucu tu mesti ada satu je tepi dia. Dan akhir sekali, bilangan tepi mestilah sama dengan bilangan bucu tolak satu. Ataupun formula dia adalah N E sama dengan NV tolak 1. Jadi ini syarat-syarat yang perlu untuk satu graf itu menjadi satu graf pokok. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 syarat untuk satu graf itu menjadi satu graf pokok. Maksudnya kalau tak memenuhi salah satu daripada syarat-syarat graf pokok ni, dia tak akan menjadi graf pokok. Okey, kita tengok soalan A ni. Kenal pasti sama ada setiap graf berikut adalah pokok atau bukan pokok. Beri justifikasi anda. Jadi maksudnya kita nak tengok antara 3 graf ni, kita ada 1, 2, 3. Yang mana satu adalah graf pokok yang memenuhi syarat yang kat atas ni. Kalau bukan pokok, kenapa dia tak penuhi syarat? Okey, kita tengok soalan satu ni. Soalan satu ni adalah graf pokok. Sebab apa graf pokok? Sebab kalau kita tengok, dia memenuhi semua syarat yang ada. Maksudnya dia tak ada bilang tepi, tak ada gelung. Kita tengok semua bucu dia ada hubungan dia. Yang ketiga, setiap pasangan bucu dihubungkan dengan satu tepi saja. Yes, betul. Memang semua kita tengok AB, AC, AD, DE dan EF, semua ada satu tepi je, tak ada yang ada dua. Dan nombor 4, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okay, kita try tengok. Jadi kita tengok, bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dekat situ. Jadi tulis, NV kita ada 6. Kita tengok tepi, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tapi kita cuba kira menggunakan formula. NE sama dengan NV tolak NE sama dengan NV tolak 1. Jadi masukkan NV, NV kita 6, 6 tolak 1 dan kita akan dapat 5. Jadi betul lah, kita kira balik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi betul. Jadi maksudnya yang nombor 1 ni dia adalah graf pokok sebab dia memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dekat atas tadi tu. Okey, yang kedua. Kita tengok sama ada dia memenuhi graf pokok ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Syarat pertama, tidak berbilang tepi dan tanpa gelung. Yes, betul. Memang tak ada bilang tepi dan gelung kat sini. Syarat kedua, semua bucu dihubungkan. Kita tengok. Ada bucu A, B, S, D, D, F. Tapi E kat sini tak ada hubungan. Maksudnya dia duduk sorang-sorang kan. Jadi graf ni dia adalah graf bukan pokok. Dia menjadi bukan pokok sebab apa? Bucu E tidak dikaitkan dengan bucu yang lain. Kalau kita tengok bucu E ni dia duduk sorang-sorang kan. Jadi yang kedua ni, graf yang kedua ni dia adalah bukan pokok. Jadi dia tak memenuhi syarat-syarat pokok tadi tu. Jadi pokok ni syarat dia ada 4 je kan. Jadi tak berapa susah sangat nak ingat. Jadi bila kita tengok yang nombor 2 ni, E tu dia duduk sorang-sorang, tak ada member kan. So bila dia tak ada member tu, dia tidak
tidak ada kaitan dengan bucu lain. Maksudnya dia tidak dihubungkan dengan bucu yang lain. So dia duduk seorang-seorang. Okay, nombor 3 kita ada PQRSTUV. Pertama, tengok syarat pertama, tidak berbilang tepi dan tanpa gelung, betul. Semua bucu dihubungkan, betul. Setiap pasangan bucu dihubungkan dengan satu tepi sahaja. Okay, kita tengok. Kalau kita tengok R contohnya, RV, RS maksudnya ada dua tepi dekat R dekat situ. So dia tak memenuhi syarat. S pun sama juga, S ada dua. V pun ada dua. Jadi yang ni adalah bukan pokok juga. Sebab apa bukan pokok? Sebab terdapat kitaran. Jadi kita tengok VRS tu dia macam kitaran lah. Sebab apa kitaran? Sebab V pergi ke R, R pergi ke S pergi ke V. Dia jadi satu kitaran. And then kalau kita tengok juga, dia punya NE adalah bukan NV tolak 1. Sebab apa? NV dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bucu. Jadi kalau kita kira sisi sepatutnya 7 tolak 1. Ada 6 kan? Tapi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 6. Kita dapat 7. So kat sini dia bukan pokok sebab dia tak memenuhi dua syarat tadi tu. Okay, boleh salin dulu. Okay, jadi kita dah tengok mengenai graf pokok, yang mana graf pokok ni adalah sejenis graf yang mana dia simple je. Maksudnya dia tak ada kaitan ataupun hubungan antara bucu yang pelik-pelik kan. Dia simple je. Jadi asalkan dia memenuhi 4 syarat ni, dia adalah sejenis graf pokok. Kalau dia tak penuhi, dia bukan graf pokok. Okay, soalan B. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberi. So kita ada graf utama dekat sini, graf yang besar. Soalan nak daripada graf utama ni, dia suruh kita lukis dua pokok. Jadi dia hampir sama macam subgraf tadi, cuma kat sini dia minta lukis graf pokok. Maksudnya mesti penuhi syarat-syarat graf pokok tadi tu. Jadi kalau kita tengok dekat contoh ni, kita ada VXYRS. Jadi VXYRS ni dia tidak memenuhi syarat graf pokok sebab apa? Sebab dekat VRS tu dia ada kitaran. Maksudnya satu bucu tu dia dihubungkan dengan lebih daripada satu tepi.
Jadi kita kena tukarkan dia. Bila kita nak tukarkan, contoh kita buang tepi di antara R dengan S tu, so dia dah jadi satu graf pokok. Seterusnya ataupun kita buang V dengan R, dia dah jadi satu graf pokok juga. Banyak cara dia, kita boleh buang V dengan S juga sebenarnya. Asalkan kita memenuhi syarat graf pokok, kita boleh ambil graf yang tertentu daripada graf utama yang tu. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 1 ni. Kita ada soalan nombor 1 ni, bentuk dia seakan-akan macam apa ni? Macam meja kan? So kita ada A, B, C, D, E, F. Jadi bila kita nak tukarkan graf utama ni, nak tukarkan graf utama kepada dua graf pokok. Jadi yang pertama yang kita boleh buat adalah kita buang kitaran. Kalau kita nampak A, B, C, D. A, B, C, D ni dia ada satu jenis kitaran. Kita tak nak ada kitaran. Kita nak setiap bucu tu ada satu tepi je. Okey, ni graf yang pertama. Ini graf yang kedua. Jadi kalau kita tengok dekat sini, apa yang kita buat adalah kita buang satu kitaran. Maksudnya kalau dekat graf yang pertama, dekat pokok pertama ni, kita buat apa? Kita buang BD dengan CD kan? Sebab kita tak nak dia ada dua tepi dekat satu bucu. Sama juga kita buat yang graf pokok yang tepi tu, kita buang AB dengan CD. So dia dah jadi satu graf pokok. Maksudnya tak ada bucu yang ada lebih daripada satu tepi. Semuanya ada satu tepi saja. Dan apa lagi? Kita tengok tepi, bilangan tepi dia mestilah kurang satu daripada bucu. Jadi kita kira A, B, C, D, E, F. Ada 6 bucu, sepatutnya ada 5 sahaja tepi. 1, 2, 3, 4 dan 5. So itu syarat dia. Asalkan kita follow syarat-syarat tadi tu, kita boleh buat bentuk macam mana pun boleh buat. Okay, tengok yang kedua. Kita ada PQRSTU. Kalau kita tengok QRS tu dia ada satu kitaran. Kita tak nak ada kitaran. Kita nak satu bucu hanya satu sahaja tepi. Okay, jadi ni graf pokok yang pertama yang mana kita buang SQ. Kita buang SQ sebab kita tak nak S tu ada dua tepi. Jadi kita ada PQ, lepas tu QR, RS, RT dan TU. Okay, sebenarnya kenapa kita buat daripada graf utama ni jadi graf pokok? Dia ada kegunaan dia tadi. Jadi kita akan tengok sekejap lagi kita akan nampak soalan berbentuk situasi. Maksud dia apa? Soalan berbentuk situasi ni maksudnya soalan dia akan bagi situasi. Contohlah dia akan bagi masalah keadaan contohnya. Kita kena buat rangkaian graf dan kita kena selesaikan masalah graf tu berdasarkan situasi yang dia beri. Okay, baik. Kita try tengok graf yang kedua.
Okay, ni graf yang kedua. Yang mana sama juga, cuma kita buang SR pula. Kita ada PQ, QS, QR, RT dan TU. Kita tak nak ada kitaran tadi sahaja. So kita, ini adalah jawapan untuk soalan yang B tadi. Okay, boleh salin dahulu. Okay, seterusnya kita ada dekat muka surat 72 ni. Soalan situasi. Lukis satu rangkaian untuk mewakili setiap maklumat yang berikut. Jadi inilah yang cikgu maksudkan tadi tu. Setiap rangkaian yang kita buat tu sebenarnya ada maklumat di sebalik dia. Jadi macam sebelum ni kita ada tengok sama ada dia adalah rantai makanan ke,
hubungan kekeluargaan ke, hubungan apa ke, member ke, kawan sebagainya, dia ada maksud dia tersendiri mengikut situasi. Jadi kalau kita tengok dekat contoh yang pertama, contoh Max berkahwin dengan Jane dan mempunyai 2 orang anak, Ivan dan Derek. Derek berkahwin dengan Carla dan mempunyai seorang anak, Kenneth. Kenneth berkahwin dengan Alice. So kalau kita tengok ni, dia adalah satu hubungan kekeluargaan. So maksudnya macam salah silah keluarga lah juga. Jadi step pertama kita kena tunjukkan indikator ataupun petunjuk. Maksudnya kita ada beberapa nama dekat sini. Ada Max, ada Jane, Ivan dan sebagainya. Jadi pertama sekali kita tukarkan. Katakan Max adalah M. Maksudnya bila kita nak buat rangkaian nanti, nama-nama diorang ni kita gunakan huruf sahaja. Jadi Max tukar jadi M, Jane tukar kepada J, Ivan I, Derek D, Carla C, Kenneth K dan Alice A. Jadi kena tunjuk, kena bagi tahu sebab yang tahu huruf yang kita gunakan hanyalah kita je. Jadi kalau contohnya kita tak tulis, kita tak tahu M tu apa sepatutnya kan. Jadi perlulah bagi tahu kat sini. Jadi itulah katakan M, Max adalah M, Jane adalah J. Jadi lepas kita dah buat petunjuk tadi tu, buat je rangkaian macam biasa. Maksudnya hubungan dia kita buat. Jadi Max kahwin dengan Jane, punyai 2 orang anak. Jadi buat M dengan J, M dengan I, J dengan D, J dengan I. Nak katakan satu family tu dia ada kaitan. Jadi buat garisan macam tu. Dan seterusnya. Jadi kita ada graf contoh ni. MJIDCKA. Bentuk dia adalah macam tu. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Pada laman sosial, Ida berkawan dengan Ina, Faris, David dan Sean. Karun adalah kawan bersama bagi David dan Sean. Nurul adalah kawan bersama bagi Ina dan David. Caroline adalah kawan Faris. Jadi yang ni situasi dia macam kita sekarang ni lah. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter dan sebagainya. Bila kita ada kawan contohnya kita akan follow dia kan. Jadi kat sini ada perkataan baru iaitu kawan bersama. Kawan bersama kan, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah mutual friend. Jadi kawan bersama ni, mutual friend ni maksud dia kalau kita ada kawan, kawan kita tu pun ada kawan yang sama dengan kita, jadi kita panggil dia sebagai mutual friend. Maksudnya orang yang sama, 2 orang yang berbeza mempunyai orang yang sama sebagai kawan dia. Jadi itu adalah kawan bersama, mutual friend. Okey, untuk soalan nombor 1 ni, pertama sekali syarat wajib dia ataupun step pertama memang kena tunjuk petunjuk dahulu kan. Supaya orang yang baca kita punya rangkaian tu dia tahu step satu huruf tu apa maksud dia. Okey, jadi step pertama tunjukkan dia punya indikator. Okey, jadi kat sini kita dah tunjukkan petunjuk untuk soalan ni. Kita buat, katakan Ida adalah I, Ina adalah E, Faris F, David D, Sean S, Karun K, Nurul N, Caroline adalah C. Jadi memang step pertama mesti kena tunjukkan petunjuk. Okey, jadi yang kedua kita buat je graf mengikut dia punya situasi tadi tu.
siapa kawan siapa tu kita akan hubungkan antara bucu dengan bucu. Okay, jadi ni jawapan rangkaian kita. Kalau kita tengok ni, dia kata Ida kawan dengan Ina, Faris, David dengan Sean kan. Jadi Ida ni dia ramai kawan. So kalau kita tengok Ida ni duduk tengah-tengah. Jadi I, D, E, S dengan F. Sebab dia duduk tengah-tengah tu menunjukkan dia berkawan dengan ramai. Jadi ini cara untuk melukis rangkaian mengikut situasi. Maksudnya kalau dia bagi maklumat kita gunakan maklumat yang diberi tadi tu untuk buat satu rangkaian graf. Jadi make sure hubungan antara satu bucu dengan bucu tu adalah betul mengikut maklumat yang dia beri. Okay, boleh salin dulu.
Okey, kita ada soalan yang kedua dekat sini. 5 buah bandar Kuala Lumpur, Ipoh, Bemban, Seremban dan Muar. Oh, ada Bemban Bemban ni kat mana pun cikgu tak sure. First time dengar. So kita ada 5 buah bandar Kuala Lumpur, Ipoh, Bemban, Seremban dan Muar. Disambungkan antara satu sama lain seperti berikut. Kuala Lumpur ke Ipoh, Kuala Lumpur ke Seremban, Bemban ke Seremban, Seremban ke Muar, Muar ke Kuala Lumpur. Jadi ini pun boleh jadi situasi dia lah. Yang kita kena buat adalah satu rangkaian berdasarkan maklumat dia bagi ni. Maksudnya kita nak kena tunjukkan. Contohnya Kuala Lumpur ke Ipoh ni dia ada sambungan dia. Dan sebagainya. Jadi setiap rangkaian yang kita akan buat, step pertama yang korang kena buat adalah untuk menulis indikator ataupun petunjuk. Menunjukkan huruf demi huruf yang kita akan tukarkan. Sebab kita ada Kuala Lumpur. Contohnya Kuala Lumpur ni takkan nak tulis L kan. Kita boleh tulis K juga. Jadi kita kena tulis kat sini petunjuk. Okay, jadi kita dah tulis petunjuk dekat sini. Kuala Lumpur kita tulis sebagai K, Ipoh adalah I, Bemban adalah B, Seremban adalah S, Muar adalah M. Jadi kena tunjuk lah. Nak tunjukkan, sebab bila kita buat rangkaian, kita takkan gunakan nama penuh dia. Kita takkan tulis Kuala Lumpur sebiji-sebiji. Tak ada. Kita akan tulis dalam bentuk huruf saja. Okay, jadi kita nak buat rangkaian pula. Okay, jadi ni jawapan rangkaian kita. Yang mana kalau kita tengok K ni, Kuala Lumpur ni dia seakan-akan duduk dekat tengah-tengah kan. Sebab Kuala Lumpur ni boleh pergi ke Ipoh, Kuala Lumpur boleh pergi ke Seremban, and then Muar pun boleh sampai ke Kuala Lumpur. Jadi kena make sure kita buat pasangan bucu yang betul-betul, and then hubungan antara bucu dengan bucu tu mestilah adalah betul mengikut situasi dia. Okay, jadi ni jawapan yang nombor 2.
Okay, kita tengok soalan yang ketiga dekat sini. Soalan ketiga, dia kata maklumat di bawah membentuk satu rantai makanan. Okay, jadi korang waktu belajar sains dulu, kita ada belajar rantai makanan, betul tak? Jadi rantai makanan ni dia akan tunjukkan siapa makan siapa, siapa dimakan oleh siapa. Okay, jadi kita baca dulu. Sayur dimakan oleh ulat, tikus dan belalang. Belalang dimakan oleh katak dan burung pipit. Ulat dimakan oleh burung pipit. Tikus, katak dan burung pipit dimakan oleh helang. Okay, jadi kita kena tunjukkan bentuk rantaian ataupun rangkaian dekat sini. Nak kena tunjukkan siapa makan siapa menggunakan graf. Okay, jadi tapi step pertama make sure tunjukkan dulu indikator ataupun petunjuk. Okay, baik. Jadi ini soalan nombor 3 ni jawapan dia. Jadi kalau korang tengok dekat petunjuk yang kita buat tu, katakan sayur S, ulat U, tikus T, belalang P, belalang B, katak K, burung pipit P. Jadi kita ada belalang dengan burung pipit kan. Kalau kita tak buat indikator, contoh kita buat B je dekat graf tapi tak bagi tahu siapa adalah siapa, kita boleh jadi keliru. Mana satu belalang, mana satu burung pipit sebab dua-dua ada huruf B dekat depan dia. Jadi itulah syarat dia. Kenapa kita buat petunjuk tadi tu kan. Kalau tak ada petunjuk ni susah kita nak faham. Okay, jadi ini adalah graf dia. Kalau korang perasan, graf yang kita gunakan adalah graf terarah sebab kita tunjukkan anak panah. Sebab yang ni kita tahu hubungan dia. Sayur dimakan oleh ulat, maksudnya nak tunjukkan anak panah tu mesti tunjukkan S pergi ke U, nak tunjukkan bahawa sayur itu dimakan oleh ulat dan sebagainya. Jadi kita akan tunjukkanlah hubungan antara satu sama lain tu, siapa makan siapa. Okay, boleh salin dulu.
Okey, jadi sambung muka surat seterusnya, muka surat 73. Jadi yang tadi tu kita dah tengok macam mana nak buat satu rangkaian mengikut situasi kan. Okey, seterusnya. Okey, try baca dulu soalan ni. Okey, kita ada kat sini untuk mencari pokok yang terpendek dalam satu rangkaian. Pastikan bilangan tepi yang dipilih adalah bilangan bucu tolak 1 dan ciri-ciri pokok masih dipenuhi. Okey, ingat. Jadi bila ada soalan macam ni, kan soalan dia akan suruh buatkan sesuatu, maksudnya contoh kat sini hitung bayaran tol minimum contohnya dah. Kita kena make sure bilangan tepi yang dipilih adalah bilangan bucu tolak 1 dan ciri-ciri pokok mesti masih dipenuhi. Maksudnya bila kita nak menjawab soalan yang memerlukan kita ubah kita punya rangkaian, make sure ciri-ciri pokok tu kita still follow, and then bilangan tepi tu mesti kurang satu daripada bilangan bucu. Okay, tengok soalan nombor 1. Rangkaian di bawah menunjukkan 6 tempat yang melibatkan bayaran tol dalam RM, dalam ringgit Malaysia. Hitung bayaran tol minimum yang terlibat antara 6 tempat itu. Jadi kita ada A, B, C, D, F, G. Jadi anggaplah A, B, C, D, F, G ni macam tempat yang korang nak pergi. Kan? Siapa yang dah ada lesen tu, yang dah boleh bawa kereta tu, dia akan tahu mengenai tol, kan? Nak pergi mana-mana mesti kena bayar tol. So siapa yang naik kereta mesti dia akan tahu bahawa tol ni walaupun nampak je macam murah, tapi kalau dah hari-hari kita lalu tol yang sama, kita akan terasa juga duit yang kita keluarkan tu untuk bayar tol tu. So biasanya kita akan try elakkan tol tu, kita akan ambil jalan yang menggunakan tol dia. Kalau ada tol pun harga dia sikit, kan? Jadi nanti korang yang akan ada lesen nanti korang akan faham benda ni. Okey, jadi soalan dia nak hitung bayaran tol minimum yang terlibat antara 6 tempat itu. Contohlah kita akan ulang alik antara 6 tempat ni. Kita ada A, B, C, D, F, G ni, jadi dia ada rangkaian kat situ. Kan, maksudnya ada contoh A, B, A, D. Kita ada dua pilihan. Nak pergi ke A tu ada dua pilihan. Jadi ada RM2, ada RM3. Tol tu ada harga dia masing-masing. Ini yang cikgu mention sebelum ni, bahawa pemberat tu dia ada nilai dia. Jadi dalam kes ni pemberat dia 2, 3, 8 dan sebagainya ni, dia menunjukkan bayaran tol. Okey, jadi bila soalan dia nak hitung bayaran tol minimum, okey, step pertama yang kita nak buat adalah pertama sekali buang yang paling mahal dulu. Kan, jadi kita nak naik kereta, kita buang yang paling mahal dulu. Okey, step pertama ni kita buang yang tol yang mahal. Contohnya kita buang D dengan G sebab mahal kan, RM12 tol dia. Kalau lalu tol yang harga RM12 ni memang koyak lah wallet kita kan. Kita buang CG RM9, kita buang BC RM8. So bila kita buang, kita dapatlah sejenis rangkaian yang macam ni. Tapi bila kita tengok yang ni adalah bukan graf pokok. Sebab apa? Sebab satu ada kitaran dekat ABD, satu lagi G dekat situ dia tak ada pasangan. Syarat dia mesti setiap bucu ada pasangan, betul tak? Okay, jadi langkah kedua kita modify lagi. Modify graf ni supaya dia menjadi satu graf pokok yang betul-betul memenuhi syarat dia lah. Jadi apa yang kita buat, mana yang kita boleh adjust. Okay, contoh tengok yang cikgu buat ni.
Okay, jadi kalau kita tengok graf yang cikgu baru buat ni, dia adalah satu graf pokok. Yes, betul. Maksudnya dah tak ada kitaran. Dah tak ada satu bucu yang ada dua tepi. And then setiap satu bucu tu semua dah disambungkan. Dan make sure setiap setiap tepi tu, nilai tepi tu mesti kurang daripada nilai bucu. Kalau bucu ada, sini ada 6 bucu. So make sure tepi mesti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kita dah buat. Jadi ini adalah graf pokok. Dan seterusnya, dia kata apa? Hitung bayaran tol minimum. Jadi kita bukan setakat buat graf sahaja. Kena hitung bayaran minimum tol yang terlibat. Okey, jadi kita kena kira. Bayaran tol minimum. Okey, jadi berdasarkan graf yang baru je kita buat tadi tu, kira semua nilai tol. 2 tambah 1, tambah 4, tambah 7, tambah 9. Jadi kita akan dapat semua sekali RM23. Maksudnya, kalau kita ikut rangkaian ni, tol yang kita kena bayar adalah RM23. So, itu adalah jawapan dia. Kan? Tak susah sangat kan. Yang penting kita follow je syarat-syarat. Untuk buat graf pokok tu, kita boleh buat macam biasa. Okay. Okay, boleh salin dulu. Kalau ada soalan boleh tanya. Boleh faham semua ni? Okay, kita ada soalan nombor 2 dekat sini. 5 buah komputer disambungkan seperti yang ditunjukkan dalam rangkaian berikut. Jadi soalan, nak berapakah kos minimum untuk menghantar 2 MB email kepada semua kereta? Okay. Jadi cikgu dah tunjukkan yang soalan pertama tadi tu, kaedah-kaedah dia. Step by step cara untuk jawab soalan ni. Jadi apa yang cikgu nak korang buat, cuba buat soalan nombor 2 ni dulu. Kan? Jadi cuba try bayangkan macam soalan nombor 1 tadi, jawab step by step. And then kejap lagi cikgu akan bagi jawapan. Tengok sama tak jawapan korang yang korang dapat dengan jawapan yang cikgu akan bagi nanti.